Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazim Majlis Syafi'in yang saya kasihi, pada segenap asatizah para alim ulama, para ilmu ahli majlis mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan kitab Masailul Tauhid. Sebelum itu nak kabarkan bahawa buku dah tambahan buku 50 buah dekat depan. Harga dia RM35 satu. Saya bawa dari publisher lah, daripada Akademi Jawi Malaysia. Boleh rujuk dengan Akademi Jawi juga. Jadi kalau yang sudi nak beli, boleh kontak Bilal insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Muka surat 6. Muka surat 6. Ataupun cita-cita mereka supaya agama Islam tinggal di dalam aman daripada ancaman musuh dan seteru Allah dan seteru agama. Jadi pertama dia dah kata tentang pentingnya manusia berada di bawah undang-undang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu berharap supaya dijaga. Jadi kita ni dijaga daripada apa? Daripada perkara-perkara yang musuh kepada agama Islam, musuh kepada Allah SWT, musuh seteru agama. Semua ini kita diamankan, dijagakan. Cuba lihat, apa tidakkah agama Islam jadi bantuan di masa lapang dan sempit? Kalau kita ingat, agama Islam ni jadi bantuan di masa lapang dan sempit. Undang-undangnya jadi diayah atau propaganda lah, terjemahan diayah. Diayahnya juga dakyah, kalau bahasa Melayu itu dakyah. Dia dari kataan bahasa Arab, diayah. Propaganda kawan dan lawan. Kawan dan lawan misalnya sesama umat Islam kadang bertelagah. Ini benda yang dah memang fitrah daripada Allah SWT. Sataftariku ummati ila salasa wa sab'ina firqatan kulluhum finnari ila wahidah man hum ya Rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabi. Akan tapi sedihlah umat Islam dari dulu sampai hari ini berpecah belah dalam semua aspek. Kalau aspek fiqh, amalan ibadat itu tak ada masalah. Satu kata baca basmalah, satu kata tak baca basmalah, itu tak ada masalah. Itu khilaf mu'tabar kita kata. Khilaf mu'tabar, khilaf yang diakui oleh ulama. Banyak khilaf yang diakui oleh ulama. Bahayanya sekarang khilaf mu'tabar pun ada yang anggap tak mu'tabar. Itu bahaya. Khilaf mu'tabar, contoh dia tawasul, istirasah, itu jelas. Ulama mengharuskannya banyak. Tapi masih ada yang menganggap itu syirik. Yang buat itu dianggap syirik. Syirik ni bahaya tuan-tuan. Bahasa syirik ni berarti mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Itu kan syirik. Orang sembah batu. Contoh dia. Lepas tu, bila disyirikkan orang tersebut, berarti seolah-olah orang itu telah melakukan perkara yang kufur. Seolah-olah orang itu telah syirik, keluar dari agama. Dan selanjutnya negatif dia, apabila perkara ini terjadi, nanti lahirlah pemikiran ekstremisme, iaitu menumpahkan darah orang tersebut dan lain-lain. Dan ini yang terjadi di Daesh, di ISIS yang ada dekat Iraq dan Syria dulu. Dah tak adalah sekarang. Dulu. Kerana apa? Kerana mereka menghalalkan darah. Salah seorang daripada yang dihalalkan darah adalah orang-orang yang menziarahi kubur misalnya, dan berdoa di kubur, lalu dianggap sebagai syirik. Padahal
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang di dalam kitab Majmu', iaitu Imam Nawawi ajar kita solat sunat dekat Raudhah. Habis itu pergi ke depan, menghadap kiri, terus sampai ke wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, pandang wajah, membelakangi kiblat dan bertawasul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Nawawi. Fatwa ulama pun banyak. Al-Azhar Al-Sharif dan lainnya, University Al-Azhar. Hari ini kita meratib habis-habisan. Kita nak bawa manhaj azhari, manhaj wasatiyah, sederhana. Sederhana, kita selalu sebut ni perkara tersebut. Moderation. Itulah ahli najmah, anak-anak kita, cucu kita, tok atuk kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, semuanya kebanyakan mengikut manhaj University Al-Azhar Al-Sharif. Mengikut atau belajar di Al-Azhar Al-Sharif. Tiba-tiba hari ini yang dipakai bukan fatwa Al-Azhar, pakai fatwa yang bertentangan dengan Al-Azhar. Benda khilaf tidak diakui khilaf. Lalu disyirikannya orang yang melakukannya. Ini lagi teruk. Ini yang tidak teruk. Jadi ini yang diingatkan oleh Syekh Saman Khatib. Kawan dan lawan. Dan lawan ni orang yang bukan Islam. Dah jelas lah. Tak boleh nak buat apa. Memang akan ada. Jadi agama ini perlu dipertahankan. Agama ini perlu diperjuangkan. Kalau nak nama bersih, duduklah dalam bawah tempurung, tak ada orang kacau. Kan? Tapi kalau nak, bukan kalau nak, menjalankan tugas, ini yang penting. Menjalankan tugas, so tetap ada dakwah, ada diayah, ada propaganda kawan. Pendeknya, banyaklah kelebihan agama Islam kalau hendak dikupas satu persatu tidak habis. Memadai sebagai seruan dan nasihat. So kalau nak dikupas satu persatu tak ada habis. Dah cukuplah sebagai seruan dan nasihat. Apakah itu? Ialah agama Islam berdasarkan tauhid. Jadi nak yang dia nak itu apa? Iaitu agama Islam berdasarkan tauhid. Besar harap hamba kiranya saudara-saudara sudi mutalaah. Jadi mempelajari mutalaah tu, buka kitab mutalaah. Besar harap hamba sekiranya saudara-saudara sudi mutalaah risalah hamba ini dari awal hingga akhir. Jadi dia suggest lah tuan-tuan semua, mutalaah lah dari awal sampai akhir. Sungguh pun kecil tetapi besar isi di dalamnya. Walaupun bentuk dia kecil tapi isi dia besar. Isi dia banyak. Nah, itu dia nak kata. Besar isi di dalamnya. Patut diketahui oleh siapa-siapa yang ingin menjadi Islam yang sebenar. Jadi isi dia patut untuk dipelajari dan dikaji bagi orang yang ingin apa? Menjadi Islam yang sebenar. Maksud Islam yang kukuh akidahnya, kukuh syariatnya, kukuh budi pekertinya. Tak mudah tuan-tuan. Tapi usaha tetap kena ada. Sebahagian peringatan. Jadi dia ada sebagai peringatan. Jadi dia nak beri peringatan kepada kita, tanbih, kita panggil dengan tanbih. Sebagai peringatan. Susunan hamba ini bukan semata-mata aliran fikiran hamba yang bebal. Jadi susunan ini bukan semata-mata aliran fikiran hamba yang bebal, bukan. Malahan hamba petik daripada beberapa kitab yang besar-besar, daripada kitab-kitab Arab. Jadi yang dia gunakan, yang dia petik adalah kitab-kitab besar daripada kitab-kitab Arab dan Melayu. Maksudnya dia nukil. Jadi samalah. Kita pada hari ini bukan nak mujtahid terus Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita menafikan. Jelas kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Ini jelas. Cuma sekarang nak tanya ni, nak tanya, kira-kiralah
Ulama besar-besar hari ini, boleh ke mereka hanya nukil Al-Quran dan Sunnah, tidak kepada ulasan ulama sama sekali? Boleh ke tak boleh? Mampu ke tak mampu? Ni, kita sedar, kita cuba tepuk dada ni, tanya selera. Ustaz, saya tak mampu, tapi kalau syekh tu mampu. Kita tengok rujuk fatwa-fatwa besar sekalipun. Diorang semata-mata Quran dan Sunnah atau tetap merujuk pada aqwal ulama, ulasan ulama. Susah tuan-tuan dan puan-puan kalau kita terus tak nak pakai kitab lah, pakai Quran dan Sunnah sahaja. Susah. Kenapa susah? Orang alim Arab sekalipun, tesis PhD, tesis boleh tu nak buat hukum, contoh dia hanya menukil Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk daripada ulama. Kena tolak tesis dia tu. Kita tetap kena merujuk pada ulama dalam berbagai hal. Contoh dia nak memahami bahasa Arab di dalam ayat. Dalam ayat ni kan digunakan bahasa Arab. Allah SWT berfirman diturunkan dalam berbentuk bahasa Arab kan. Bahasa Arab. So lafaz tersebut nak bagi makna apa? Kalau tak buka kitab mu'jam ni apa? Macam kamus lah. So macam mana kita nak bagi makna dia? Satu kalimat ada banyak makna kadang. Contoh dia ulama dulu bahas yang legend lah perbahasan ni adalah salah satu kuruk. Qara'un, kuruk tu apa? Boleh jadi suci, boleh jadi haid. 3 sucian ke 3 kali haid. Ini ayat Quran ni nak tentukan hukum. Ulama khilaf. Kenapa? Secara bahasa kuruk ni boleh makna suci, boleh makna haid. Ustaz, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Buat apa dengar cakap ulama ni? Ulama tak maksum, dia boleh salah. Nak cari pendapat ulama mesti jumpa punya. Dia kata gitu. Bukan masalah mesti jumpa tak jumpa. Ada suatu keadaan, ada suatu amalan, ada suatu ijtihad. Ini hukum dia macam mana? Ulama A kata A, ulama B kata B, ulama C kata C. Contoh dia. So kita ni, kenapa boleh ulama berbeza pendapat? Dia adalah pandangan dia. Nabi tak buat tak boleh, Nabi tak buat bid'ah. Tunggu dulu. Hujah dia bukan semestinya zahir jelas Nabi buat macam tu secara zahir. Bukan macam tu. Kenapa ulama A kata boleh? Apa hujah dia? Dia terangkan. Ini sumber dia. Ini penjelasan dia. Ini maksud dia. Entah tak terima tak ada masalah. Tapi kalau entah hukum bid'ah sesat, berarti haram. So ulama yang banyak yang menggunakan tu yang kat sini tu macam mana? Entah nak kata dema semua ni sesat, haram. Ini macam mana? Hati-hati, luhumul ulama masmumah. Daging-daging ulama ni beracun. So reference tu tetap kena ada. Saya bagi contoh mudah lah, paling mudah. Mazhab Syafi'i melafazkan niat sunat sebelum solat kan tadi. Usolli fardha subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Tak ada mustaqbilal kiblati, tak apa, tak ada masalah. Itu jenis niat je lah kan. So orang yang kata, Ustaz bagi saya satu hadis Rasulullah SAW talafuz niat sebelum dia solat. Satu je hadis saya nak tahu. Tak ada kan? Kalau Rasul tak buat, kenapa Ustaz nak buat? Rasul tak buat, tak payah buat. Kita buka mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i? Bukan satu imam Syafi'i, bukan satu ulama Syafi'i maksud saya. Tapi majoriti atau mungkin jumhur atau ittifaq ulama mazhab Syafi'i. Kesepakatan ulama mazhab Syafi'i. Dari seawal-awal dulu termasuk Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Wasit sampai Imam Syekh Mahfud Tarmasi, ulama-ulama Melayu, Syekh Wan Daud dan lain-lain, sampai ulama hari ini Syekh Nuh
Ali Salman Al-Qudat, mantan mufti dan qadi Qudat kepada kerajaan Jordan, dan ulama-ulama lain, ulama-ulama ahli sunnah yang lain pada hari ini, ahli-ahli fikih mazhab Syafi'i, apa mereka kata? Mazhab Syafi'i sunat. Dan kenapa sunat? Kalau nak cari hadis memanglah tak jumpa. Tapi innamal amalu binniat, betul tu hadis dia. Sah amal tu hanya boleh sah dengan niat, betul? Betul. Sekarang kalau orang takbiratul ihram tapi dia tak letakkan niat, sah ke tak solat dia? Tak sah. Kira-kira apa yang kita pastikan dia takbiratul ihram tu ada niat dia? Satu-satunya adalah nawai atau usalli, melafazkan niat. Jadi sebelum niat takbiratul ihram, usalli fardhu dhuhri ila akhirih kan, Allahu Akbar, dia letakkan niat dia. Betul ke tidak? Tetap niat itu dalam hati, tetap kita tak ingkar dan itu wajib. Tapi melafazkan niat ini membantu liyusahila al-qalba, supaya dia dapat membantu hati. Kira-kira buat benda yang membantu perkara yang fardu, baik ke tak baik? Kalau baik, sunat ke tak sunat? Ini contoh dia. Kita selalu kadang sebut, Ustaz, saya nak pergi masjid jauh, tapi kalau ada beli basikal, senanglah sikit nak pergi masjid. Mampu ke beli? Mampu. Sunat ke tak sunat nak beli basikal? Lah niat baik, niat beli basikal nak pergi masjid. Rasul mana ada basikal, Syah? Oh, itu adat, Ustaz. Itu tolong nak pergi buat ibadah tak baik ke? Melafazkan niat ini menolong hati untuk khusyuk, dia boleh niat. Ada dalil tak? Bukan tak ada dalil, itulah dalil dia. Ulama kata, ulama mazhab Syafi'i kata. Tiba-tiba jadi hero hari ini. Rasul tak buat bid'ah. Rasul tak buat ni bid'ah. Melafazkan niat ni bid'ah mazmumah. Sampai macam tu. Berarti apa? Ulama mazhab Syafi'i dari zaman dahulu, dari termasuk generasi-generasi awal lah saya kata, Imam Syafi'i, Imam Ghazali tu tahun 505 yang meninggal. 400 lebih lah dia hidup. Dari zaman 400 lebih Hijriah sampai hari ini 1443 ulama mazhab Syafi'i ittifaq dan tak berubah pendapatnya. Majoriti lah, mungkin 1-2 saya tak tahu. Saya tak dapat nak kata, tapi majoriti lah. Boleh kata macam tu, berpendapat seperti itu. Apakah kita tergamak nak bid'ahkan dia? Ini dia tuan-tuan. Jadi ini yang disebut oleh mu'allif. Kita rujuk dari kitab-kitab Arab dan Melayu. Bukan tak ada rujukan, ada. Ada kitab rujukan. Bukan tak ada. Jadi pendapat yang dibincangkan yang panas pun bukan tak ada. Diberikan ibarat kitab ni. Bagi hujah. Qala imam ini, qala imam ini. Bukan imam masjid dekat kampung biasa ke, nak kata surau ke, bukan. Kita bagi ulama mufti, Imam Ar-Ramli, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kitab mereka kalau ittifaq dianggap muktamad dalam mazhab Syafi'i, dibaca setiap sebulan sekali, hari Sabtu jilsah ulama kat Masjid Wilayah Persekutuan. Semalam misalnya dia, kita ada jilsah ulama, itu kitab siapa yang dibaca? Imam Ramli, Ibn Hajar Haytami, Imam Al-Mahalli dengan Imam Khatib Asy-Syirbini. Empat ulama besar mazhab Syafi'i ittifaq. Kalau itu pun dia kata tak ikut Al-Quran dan Sunnah, bid'ah. Aduh, susah lagi. Tak selesai lah masalah. Benda khilaf pun masih nak gaduh. Ini saya bagi contoh. Yang sudah maklum daripada buah tangan dan fikir ulama-ulama Islam yang muktabar. Paling bahaya sekarang, pendapat ulama tu pun dah tidak dimuktabarkan. Ini yang bahaya. Allah. Saya kata ini. Maaflah saya kata terus terang, kami di Jabatan Mufti, saya bukan kerja kat Jabatan Mufti, saya cuma ahli jawatan, anggota jawatan kuasa fatwa Selangor. Kita berdasarkan fakta, berdasarkan ibarat, berdasarkan rujukan, reference. Bukan cakap tak ada sumber, ada sumber. Segala perkara yang kita buat, kalau ada yang tak kuat, tak boleh dijadikan sumber, kita tak jadikan.
Kata-kata apa ke dalam Facebook ke YouTube itu bukan hujah, tuan-tuan. Faham? Kita berdasarkan fakta. Rujukan, kena ada rujukan, bukan tak ada rujukan. Kita bentang paper semua tu ilmiah, kita kena reference, cross reference. So sekarang cara dia simple je. Imam ni kata A, imam ni kata B. Oh, imam tu tak boleh pakai. Oh, hina ulama, masya-Allah. Tak boleh pakai dia kata. So yang boleh pakai dia seorang ke? Ini yang bahaya. Kita terus terang, kita orang Malaysia ni kena faham, kita ni ajam bukan Arab. Dahlah kita ajam, hafal Quran banyaklah, alhamdulillah, hufaz termasuk imam satu kita, Masya Allah. Saya kagumlah hafazan dia, memang hebat, nombor satu. Tapi ingat, hafal hadis satu lagi. Nak jadi mujtahid dia bukan hanya Quran, dia pun kena hafal hadis. Dan bukan hanya hafal Quran dan hafal hadis, dirayah macam mana, tuan-tuan? Kefahaman terhadap nas macam mana? Kefahaman terhadap teks macam mana? Asbabun nuzul, asbabul wurud, aqwalul ulama, pendapat-pendapat ulama yang banyak. Cukup tak bacaan kita meneliti pendapat ulama? Jangan kita hanya ambil satu pendapat dalam website, contoh dia Mufti. Dulu ada satu dekat dalam Maktabah Syamilah, itu panggil Maktabah Syamilah tu, engine, research engine, ibarat kita guna laptop lah kan. Dia ada satu, nama dia Syabakah Islamiyah atau Al-Fatawa Asyabakiyah kalau tak salah. Web fatwa. Itu terjemahan dia. Boleh bayangkan ada orang nak bagi fatwa adik daripada web fatwa. Boleh ke tak tu? Siapa yang tulis fatwa web tu? Boleh ke tak boleh macam tu? Kalau dululah waktu saya di Indonesia. Waktu di Indonesia di Bahsul Masail, Nahdlatul Ulama, sebab mereka tidak ada fatwa. Di Indonesia dia tidak ada autoriti agama. So NGO sesuai dengan aliran masing-masing. Dan besar-besarlah NGO dia mengeluarkan pendapat sesuai dengan perbincangan ilmiah. Dan saya termasuk anggota waktu itu. Memang ada orang berhujah guna fatwa Syabakiyah. Fatwa web. Boleh ke tak boleh? Oh, bahaya. Bahaya. So kena rujuk kepada mana? Pendapat ulama yang jelas sirqah. Hanya ada satu web kata A, ulama banyak kata B misalnya. Oh, ini tak muktabar, pegang yang ni. Oh, hancurlah Islam ni. Hancur ke tak hancur Islam macam ni? Sebab apalah kita hantar kita belajar kat Universiti Al-Azhar. Kan? Bolehlah kita kalau macam tu gayanya, tak payah hantar anak lah kat Universiti Al-Azhar, hantar dia kat Universiti Google dah selesai lah. Betul ke tidak kan? Betul ke tidak? Kita hantar ke Universiti Al-Azhar, hantar ke Maghribi, Universiti Al-Qarawin, hantar ke di Maghribi banyak universiti hebat-hebat, hantar ke Yaman, ke Hadramaut, Tarim, Darul Mustafa, Ribat Tarim. Ini hebat, bukan tak hebat. Dia ada Jamiatul Ahqaf di Yaman, mengeluarkan kitab-kitab cetakan quality international. Boleh pula ada yang kata, oh, tak boleh pakai pendapat ulama. Bahasa ulama tu dihina-hinanya. Oh, ni Syiah tak boleh pakai. Syiah apa? Dia mazhab Syafi'i Syiah. Dia diakui ulama ahli sunnah wal jamaah di dunia. Sampai Malaysia tak dia Syiah. Ini macam mana? Sampai Malaysia je sebab tak sebulu, oh tu Syiah. Boleh ke tak macam tu? Ini kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. So, sebab tu saya kata, ulama Islam yang muktabar, macam mana kita nak tahu muktabar? Ulama ahli sunnah lain nukil kita. Ulama ahli sunnah yang lain nukil kita. Ulama ahli sunnah yang lain. Cuba kita tengok. Siapa ulama ahli sunnah yang lain? Imam Ibn Hajar berpendapat, Imam Romli ada yang sepakat, ada yang tak sepakat. Okey, itu khilaf yang terkenal. Lepas tu ulama yang datang setelah dia mengiktiraf, menukil pendapat tersebut. So, kalau dah ada aqwal minal ulama, macam mana? Ini yang disebut ulama-ulama Islam yang muktabar. Dari itu, jika tuan-tuan saudara-saudara dapati tersalah dan terkhilaf,
Silalah perhati atau perhati. Silalah perhati. Ini disebut. Jadi apa? Dia tengok dulu. Bila kita tersalah, dapati tersalah dan terhilaf, tengok dulu. Dengan halusi serta betulkan dengan suci hati dan ikhlas. Kalau betul-betul tersalah, bersihkan hati dengan ikhlas, okey, ini kita kena betulkan. Tersalah. Kalau dia itu betul, mungkin kita tak setuju, tapi itu khilaf, kena berlapang dada lah. Ini nama dia khilaf, tuan-tuan. Apa yang dimaksud dengan khilaf? Ulama A kata, macam tadi lah. Mazhab Syafi'i melafazkan niat itu sunnah. Mazhab Maliki tidak. Tak sunnah. Alasan mereka kerana tidak ada wurud. Tidak ada sumber. Itu ijtihad mereka. Tapi boleh tak? Oh, tak boleh. Ulama mazhab Syafi'i semua ahlu bidah. Boleh ke tak? Tak keluar dari ulama Maliki macam tu. Dia hormat. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Lahu wajhun. Mereka ada wajah, mereka ada hujah. Ini dia tuan-tuan. Ini memang tak habis. Takkan habis. Sebab itu negeri Selangor keluarkan fatwa tidak boleh membid'ahkan perkara yang khilaf. Ya. Baca Yasin malam Jumaat, kenduri arwah, talqin, tahlil. Ini khilaf tak khilaf? Ada sumber? Ada. Tapi boleh tak kita bid'ahkan? Tak boleh lah jawapannya. Boleh faham tu tuan-tuan? Jadi kerana hampa sejenis manusia yang memang tempat lupa dan lalai. Pengarang nak bagi tahu, ya, kita mungkin tersalah. Ya, saya pun mungkin tersalah. Kita memang mungkin tersalah dan kesalahan kita mungkin terjadi dan perlu diperbetulkan. So mana yang tersalah? Ada yang ditunjukkan, ustaz tersalah ni. Oh, okey, saya tersalah. Betulkan terjemahan. Betulkan apa? Kita betulkan, tak ada masalah. Tapi kalau perkara itu dah dibahas dengan hujah yang kuat, ada sumber, bukan tak ada sumber, cross reference dengan ibarat yang penuh, aqwal ulama mu'tabar. So macam mana? Macam mana? Kalau tak setuju pun, ada pendapat lain yang kata tak setuju, last agree to disagree, what can we do? Kan? Khilaf lah. Agree to disagree. Ini yang kita kena ada prinsip dalam bab ini. Berlapang dada. Nak kata wasati, moderation. Inilah moderation. Yang tak moderation apa? Dah jelas khilaf. Ulama berbeza pendapat. Dia tetap paksa. Tak boleh kata ulama ni tak betul. Ni macam mana? Jangan pendapat ulama ni tak maksum. Memang pendapat ulama tak maksum. Hanya Nabi yang maksum. Memanglah pendapat Nabi saja yang maksum. Tapi ulama tadi berijtihad. Begitu juga yang kata kalau Nabi tak buat ini bid'ah nak terus. Itu kena tahu. Dia pun ijtihad berpendapat seperti itu kerana ada ulama yang memahami hadis seperti itu. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar, tidak seperti yang difahami. Sebab kalau macam tu habislah semua benda bid'ah. Bid'ah yang macam mana? Habislah jam'ul Quran. Sayyidina Abu Bakar mentadwinkan Al-Quran, mengushafkan Al-Quran kan. Tadwin Al-Quran kita panggil dalam bahasa Arab. Itu bid'ah Rasul tak buat. Tak cakap ke macam tu? Zaman Rasul tak ada buat solat tarawih 20 rakaat. Sayyidina Umar buat. Dan dia akui ni adalah bid'ah yang paling nikmat. Dia akui itu. So kita nak kata Sayyidina Umar bin Khattab sesat, bid'ah halu bid'ah. Ini macam mana tuan-tuan? So tak boleh. Kita kena iktiraf khilaf tersebut, ijtihad. Itulah gunanya ada usul fiqh. Itu gunanya ada usul fiqh. Lagi tidak sunyi daripada berdosa siang dan malam. Kita akui kita adalah orang-orang yang banyak dosa. Kita akui kita tak perfect. Kita keluar je dari masjid ni dah dosa.
Duduk dekat dalam masjid ni pun kadang-kadang ada orang buat dosa. Contoh dia hati dia ngata orang. Dosa ke tak dosa? Dosa. Akui perkara dosa. Kita memang banyak dosa. Siang dan malam. Cuma kita haraplah Allah SWT ampunkan dosa kita. Harap kiranya Allah jugalah yang mengampun dan menjadikan karangan hamba ini pahalanya hadiah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harap kiranya Allah jugalah yang mengampun dan menjadikan karangan hamba ini pahalanya hadiah bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Syekh Saman Kati menghadiahkan ajar. Ajar itu adalah pahala menulis kitab kerana menyebarkan ilmu. Kitab Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah Syairah ini diberikan, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, tabi'in, aulia, salihin, ulama, amilin, guru-guru hamba semua. Ini yang diharapkan, diberikan, dihadiahkan pahala tersebut. Samalah kita, kalaulah tidak kerana saya, guru saya ajar saya, kita tak dapat sampai sini, betul ke tidak? Maka saya menyanjungi guru saya, hormat dia, ta'zim dia. Kita hormat kiai-kiai saya, termasuk apa nama dia, ulama-ulama, dakatirah, profesor-profesor di Maghribi misalnya. Kita hormati. Walaupun ada guru saya yang beza aliran dengan saya. Ada. Beza, mazhab beza, dalam akidah juga berbeza. Tapi saya hormat dia. Sebab apa? Sebab dia mengajar saya. Dan bukan hanya tu, banyak kitab Imam Ibn Taymiyah tu kalau tak mengaji dengan dia, saya tak tahu. Dia pakar. Dia memang mengajar, saya dah dalam kelas mengaji lah. Dan baru saya tahu, oh ni pendapat dia. Baru tahu mengaji, terus direct from primary source. Maka saya hormat dia sampai hari ini. Saya hormat kepada dia sampai hari ini. Tuan-tuan, ini pesan. Kita kena hormat Rasulullah SAW, para anbiya, para sahabat Rasul, tabi'in, ulama-ulama terdahulu, awliya salihin, para awliya yang soleh, yang umat menyaksikan kesalehannya. Umat menyaksikan kesalehannya. Ulama amilin, ulama yang beramal, yang bertakwa, dan guru-guru hamba. Al-ahya minhum wal amwat, yang hidup di kalangan mereka, wal amwat, dan yang sudah meninggal. Itu maksudnya. Wa aidan, dan juga di Arab dia tak terjemahkan, saya terjemahkan betul. Liwalidayya, kepada kedua ibu bapa saya. Amin, amin. Ya mujibas sa'ilin, wahai yang mengijabahi segala doa dan permintaan. Walhamdu, segala puji. Lillahi, kepada Allah. Rabbil alamin, yang menguasai seluruh alam. Tuhan yang menguasai seluruh alam. Al-Faqir, Al-Hakir, Al-Da'if, Haji Muhammad Samman bin Muhammad Khan. Itu nama dia, Haji Muhammad Samman bin Muhammad Khan, dipanggil Saman Kati. Guru agama Sungai Siput, Perak, 11 Ogos 1952, berarti sebelum kita merdeka. Buku ni sebelum kita merdeka, tuan-tuan. Jadi jangan perlekehlah. Islam dah masuk ke tanah Melayu ini dengan penuh hikmah, perdamaian, majoriti. Tiba-tiba hari ini kita nak jadi hero, semuanya sesat. Ini macam ni. Lalu disebut di sini, di pembukaan kitabnya, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu. Betulkan harakat. Wabihi, dan dengannya, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala umurid dunia wa dini, pada perkara-perkara urusan dunia dan agama.
Hamdan segala puji, hamdan pujian liman bagi zat nawwaral qulubal mu'minin yang telah menerangi hati-hati orang mukmin, li ma'rifati aqaidit tauhidi, untuk mengetahui akidah-akidah tauhid, wa harrara uqulana, dan zat yang telah memerdekakan uqulana, beberapa hati-hati kami, min syawaibit taqlidi, dari beberapa perkara yang bersifat taklid. Jadi maksud dia apa? Kita minimum berakidah dalam keadaan ma'rifah, tahu hujah dia, tahu kenapa seperti ini. Itu maksud dalam kitab ini. Wassalatu, dan selawat, doa rahmat ta'zim, wassalamu, dan doa keselamatan, ala sayyidina, kepada penghulu kita, Muhammadin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muayyadi, yang mengukuhkan atau dikukuhkan, yang dikukuhkan, bil ayatil wadihati, dengan beberapa ayat yang jelas, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa ilal manaqibi, dan kepada manaqib al-kamilati, yang sempurna, wal fakhirati, yang penuh dengan fakhirah, kebahagiaan, fakhirah ni adalah yakni fakhir, yang dibanggakan. Wa ba'dahu, setelah baca basmalah, hamdalah, selawat dan salam, ketahuilah bahawasanya tiap-tiap mereka yang hendak mempelajari, tiap-tiap mereka yang hendak mempelajari akan satu-satu ilmu itu, mahulah ianya mengetahui terlebih dahulu akan mabadik 10. Jadi dia nak khabar kat kita semua, bila kita nak mengaji apa-apa ilmu, pertama sekali kita kena belajar mabadik 10. Mabadik 10 ni apa? 10 elements of knowledge. 10 mabadik dalam hal ilmu. Kalau kita belajar ilmu akidah, dia ada mabadik 10 ilmu akidah. Definisi, nama, sumber, penemu, hukum belajarnya, dia punya lain-lain, dan banyak, ada 10. Jadi saya kalau ngajar kat UIA tu pun saya letaklah mabadik ilmu, mabadik, apa dipanggil dengan mabadik asyarah. Bahasa Arab dia dipanggil mabadik asyarah. Bahkan ulama Maghribi ada karang khusus kitab menerangkan mabadik asyarah dalam sulufan. Kena belajar mabadik 10, sama ada ilmu ukhrawi atau duniawi, betul? Hatta ilmu ukhrawi dan ilmu duniawi. Contoh dia apa? Ilmu duniawi, ilmu fizik, hukum belajar dia apa? Ilmu astronomi, falak, hukum belajar dia apa? Fardu kifayah. Tak boleh kata fardu ain, tak boleh. Falak ni fardu kifayah. So dah cukup lah dekat Malaysia ni ahli falak tengok anak bulan dan kira buat kalender dan lain. Cukup. Waktu solat dan lain cukup dah. Itu misalan dia, tuan-tuan. Sama ada ilmu ukhrawi dan atau duniawi, kerana mengetahui yang tersebut itu menjadi seseorang itu faham akan faedah-faedah dan tujuan-tujuan satu-satu ilmu. Kerana apa? Seorang itu faham akan faedah-faedah dan tujuan-tujuan satu-satu ilmu. Jadi dengan mempelajari mabadi asyarah, seorang itu akan mengetahuinya. Dengan demikian menambah gemar dan bersungguh-sungguh akan ilmu. Dari situlah dia tambah suka untuk menuntut ilmu tersebut. Lalu dia kata, juga dapat dikenal mana dia ilmu yang patut dicari, dipelajari, dan mana yang tidak patut dipelajari. Akhirnya dia tahulah, ini ilmu yang dia kena belajar, ini ilmu yang dia tak boleh belajar. Apalagi ilmu-ilmu agama, kerana ilmu-ilmu ini berpunca daripada Al-Quranul Karim dan Hadis Asy-Syarif. Ini menjelaskan semua ilmu agama Islam ini memang ada sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah kita ittifaqkan ala hadzal qadar. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi